Sejak ber-COVID ni saya tidur awal. Jadi Ah, hari ni Alhamdulillah syukur dah hari ke-10. Saya diberi bungkusan hadiah untuk kena COVID lah. However, we taking care of ourselves, don't take for granted. Memang saya culas pun ada beberapa ketika memang saya off mask lah bila ada orang datang ke office. And then sebenarnya not from me lah actually, from my husband lah. Tempat office dia ada 36 orang yang positif COVID. wah. So that he was infected. Then biasalah duduk kat rumah, takkanlah tak nak jaga suami kan, betul tak? Yeah. Semua orang sayang suami, jadi I take for granted bila dia dah kena positif. Okay, bolehlah I share sekarang, boleh Bel? Boleh. Boleh I bercerita sikit? Boleh, silakan. Okay, Alhamdulillah syukur saya ada beberapa kesyukuran yang saya nak share lah kat sini. Syukur diberi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ujian COVID ni, walaupun saya dah bertahan daripada mula saya tim COVID daripada tahun 2020 diberi ujian sebagai tim COVID, saya masih bertahan tak kena COVID. Buat swab orang hari-hari pun Alhamdulillah Tuhan bagi sihat, tak kena COVID. And then sampailah tahun ni diuji sebabkan kontak rapat dengan suami. Suami positif. Kita pun tak tahu kan, mungkin dia dah masa dia demam pada hari Jumaat. Kita orang keluar, hari Deepawali tu kita orang seronok-seronok pergi makan dekat pavilion, dekat Serai, restoran Serai. Yalah, mahal kan restoran tu, satu pinggan nasi RM60, free COVID kan. Okey, tak apa. Sebabkan orang nak belanja kan, anak-anak tak ada, kita pun hip-hip hore lah kan. Kebetulan saya pergi KL hari tu, kawan saya nak check in hotel. Dia tadi ada tak esok cuti, kita orang nak check in hotel. Daripada Kelang ni sanggup pergi check in kan hotel untuk dia. Then husband ajak pergi makan dekat Serai. So kita pergilah makan kat Serai. So 2 orang makan dekat RM140. Lepas tu balik. Besoknya balik kami pergi surau, kuliah maghrib. Lepas tu tak ada apa-apa lagi. Esok harinya pagi semasa nak pergi sembahyang subuh, kita orang pergi jemaah dekat surau. Subuh saya dengar dia batuk. Masa dia nak bangun subuh tu dia cakap macam tak sihat. Saya kata dengan dia, mesti you malas nak pergi surau kan? Setan besar lah tu, saya cakap dengan dia, saya ejek dia. Lepas tu dia cakap, sebenarnya itulah mungkin setan kot, jomlah pergi sembahyang surau. So pergilah dengan dia sembahyang surau waktu subuh tu. And then masa kat surau tu saya dengar sekali dia batuk. Saya tunggu sampai habis wirid, sampai habis doa dan saya baliklah sebab pukul 6 lebih biasanya saya dah start dengan circle saya untuk buat gema selawat pagi, istighfar 1000 kali selawat dan juga ada zikir-zikir lah sampai pukul, biasanya dalam pukul sebelum pukul 8 tu dah habis lah. Dalam masa 6 lebih sampai pukul 8 dah habis dah zikir semua tu. Lepas tu masa pagi tu saya nak pergi kerja dia macam batuk sikit. Lepas tu saya tanya, you okay ke? Sebab anak-anak kan tak ada kan. Diorang dah awal lagi pergi ke Tanjung Karang sebabkan cuti. Kebetulan kita celebrate birthday 30 hari bulan tu, 30 hari bulan 10 celebrate birthday anak cucu mak mengasuh dekat Tanjung Karang. So I pergi sana dan I balik, anak-anak tak ikut. Yang kecil 2 ikut dengan yang sulung lah sebab dia nak masuk asrama kan. Lepas tu esok harinya dia orang datang jemput lagi nak bawa semua. Tak apalah nak bawa semua. Saya sebenarnya tak bagi anak kecil 2 tu pergi, tapi disebabkan anak kecil tu macam nak sesema, ada sikit batuk lah daripada sekolah. Tapi saya dah bekalkan dia orang dengan forever kit, 1 botol madu dengan
alun takbiri. So saya yakin dan saya bertawakal pada Allah sepenuhnya untuk lepaskan dia orang dua orang pergi. So tinggallah kami berdua-dua. So bila kemar-kemar rumah, lepas tu daripada pagi saya pun sebab take for granted kemar rumah tak bagi suami saya makan lah. Sebab biasa anak tak ada kan, jadi kita dua orang kalau anak tak ada malas nak masak. Jadi dia akan order makan ke apa ke. Lepas tu kata tak apalah, nanti petang kita keluar, dia cakap. So kebetulan kawan tengah hari tu masuk mesej dia nak check in hotel, kita pergi ke ni dan makan dekat situ. Dan bila suami tak sihat, yang pagi tu saya cakap dengan dia, you nak pergi kerja ke? Tak apa, dia boleh pergi kerja. Then I pun pergilah ke kerja juga, settlekan audit report dengan kawan, duduk se-office, settle audit report. Then half day, saya cakap student pun dah cuti kan. Saya cakap dengan bos, saya nak balik dah. I call dia, I nak balik, you macam mana? I tak boleh kerja lah, batuk, dia cakap. Then bila balik rumah, I ada appointment dengan orang yang menguruskan saya punya investment. So dia datang ke rumah lah, sis husband ada, tak apalah boleh jumpa kat rumah. Sebenarnya nak cancel lah perjumpaan tu untuk sign, untuk re-thumbprint kan. Lepas tu husband I dah terbaring dekat bilik. Lepas tu bila orang tu balik tengok dia demam. Lepas tu cakap, I kena COVID lah, dia cakap. How do you know? Lepas tu dia cakap, betul I rasa. Tapi tak test lagi, pandai-pandai merasa. Cakap, it's okay lah, dia cakap. Dan I bagi dia aloe vera, I bagi dia bee propolis, bee pollen, dengan sapu aloe jelly tau, dekat muka, dekat ketiak semualah. Bagi dia syuting kan, celah-celah kangkang semualah. I memang ni lah. Lepas tu check temperature memang 38.3 macam tu lah dia pun. Tapi dia boleh tidur sepanjang malam. Lepas tu esok harinya macam demam lagi. Lepas tu cakap, pakai mask. I rasa I kena COVID. Tak apa, ambil suplemen ni. So I suap dia suplemen apa semua, bagi dia minum aloe vera. Nampak macam okey. Tapi lepas tu dia tidur sepanjang hari sampai ke petang. Hari Ahad tu I dah mula batuk pagi tu. Dan hari Sabtu tu I bawa dia pergi test. Pukul 10 macam tu lah pergi test. Buat swab PCR, bayar dekat KPJ. And then dia kata pakai mask. Dia kata tak apa. It's okay lah, you kan husband I cakap tak apa, I jaga you. I bagi you makan, I urut dia semualah. Kalau I suruh dia karantin dalam bilik, dia cakap nanti I akan jadi orang gila, dia kata. Sebab stres kan. Sebab bilik yang kami tidur ni tak ada bilik air. Master bedroom saya dah buat bilik baju. Jadi bilik air kat dalam tu. Dia kata kalau you nak suruh I duduk dalam bilik master bedroom dengan tingkap kecil tu tak boleh, nanti I akan jadi orang gila, dia kata. So dia nak duduk bilik depan. Takkan I nak pindah ke bilik baju pula, saya kata. Tak boleh ni. Tak apalah, kita tidur sekali je lah. I take for granted lah. Tak pakai mask semua. And then bila Isnin tu pergi test, hari Selasa keluar result, I pun positif juga. So you all, kalau kata ada siapa-siapa kena dah ada ni, janganlah ambil take for granted. Betul sayang suami kan, sama-sama kena. Saya kata tak apalah. I pun cakap, dia kesian kat saya. You sacrifice untuk saya, dia cakap. Tak apalah, kalau hidup sama-sama. Kalau nak mati nak macam mana? Tak fikir anak, betul lah, anak ramai kan. Dah lah tinggal anak rumah orang sampai hari ni pun tak balik lagi. Apakan daya, tapi kita sakit macam saya demam cuma macam half day je. Macam husband 1 hari setengah je. And then kita orang menjalani hidup macam biasa. Macam tak ada letih. Husband batuk teruk sikit sebab dia kan lihat sikit nak makan kan. Tapi macam saya dah makan suplemen awal. Saya dah cover 3 biji pagi, 3 biji petang, 3 biji malam. Makan propolis. Masa tu tengah buat aloe 8 juga. So 1 hari sebotol. Dengan dia pun saya bagi minum. Saya cakap dengan dia. Kebetulan madu je yang lambat dapat. Sebab madu dah habis, dah bagi ke anak. So I tanya Zira. So hari Sabtu, hari Isnin saya pergi buat swab tu, saya pergi rumah dia. Patutnya saya dah kuarantin, saya pergi rumah dia ambil madu, pergi ambil absorbency dengan absorbency dengan Arctic Sea. So dapatlah exchange produk dengan dia, alhamdulillah. So saya makan produk, bila makan madu tu cepat je syuting tau. Maksudnya saya tak melarat. Cuma dia lambat kan makan madu, sebab dia kena dulu daripada Jumaat, dia kena lambat dapat madu, dia melarat sikit lah, mungkin dah masuk ke dalam paru-paru sikit lah kan. Tapi the powerful of
our product, kita punya ni, I langsung tak rasa macam penat, letih, boleh buat kerja macam biasa, and then batuk tak teruk sangat. Walaupun you dengan saya ni macam sinus, memang saya dah ada sinus pun daripada dulu kan, dah buat operation sebelah kanan ni, dah buat operation, jadi dia tak block sangat. Kalau sebelah kiri ni, sekejap dia berketul. Dia punya hingus tu, you rasa macam mana agaknya, dia macam starch tau, macam you masak starch, apa nama tu, kanji tu you masak, dia pekat macam tu tau, sampai block. Kalau saya tak buat operation sebelah sini, saya rasa that's why lah, kalau dah menyelaputi you punya paru-paru, habis, memang lambat bertindak kan, you tak boleh nak bernafas. And then apa I buat, ambil teko, I masukkan aloe massage lotion kita tu, letak cengkeh 2-3 kuntum, I buat Nelson inhaler sedut. Macam tu masuk dalam. Lepas tu memang betul cair ni, pagi-pagi dengan petang dengan malam 3 kali sehari buat untuk cairkan kahak, and then you boleh cough out. Kalau you lambat bertindak tu, saya rasa dia dah pergi habis sebar kat paru-paru kuman tau. So kalau kena lah kan, better cepat-cepat pergi ambil itu massage lotion, masuk dalam air panas. Be careful lah, sebab I pernah buat untuk anak saya lah, sebelum saya hantar dia tu, kena dekat dia punya ni tau, tumpah kena air panas, dan dia dah menangis pedih. I ambil aloe jelly, sapu, dia dah hilang. The magic of aloe jelly tu very cooling. Masa saya rasa nak demam hari Ahad petang tu pun, I ambil air lumur aloe jelly ni, habis ketiak-ketiak semua air lumur, letak ni habis breast semua I letak tau, bagi sejuk tau, bagi dia cooling tau. Memang esok harinya saya boleh bangun macam biasa. Sangat orang kata amazing. Macam ayah saya dekat rumah pun kena COVID kan, bapak saya pun kena COVID, mak mentua saya pun kena COVID, saya rasa sebab dia pun simptom yang sama. Dia orang boleh bangun. Bapak saya demam dia cuma, dia pun minum aloe vera kan, dia orang semua. Esok maksudnya kena tu petang, dekat maghrib tu macam demam petang, esok harinya dia boleh bangun. Walaupun result positif, bapak saya boleh bangun, pergi tengok cucu kat belakang pakai mask kan, pergi klinik, boleh bangun, duduk jalan-jalan dalam rumah. Berbanding dengan mak tiri saya yang tak vaksin, lepas tu dia minum aloe vera juga, cuma dia lost, dia bleeding banyak. Pagi tadi dia pitam, dan adik saya bawa dia pergi klinik dekat Bandar Gua Musang. Bila doktor tahu dia tu kontak rapat ada gelamping, doktor tak nak treat dia tau, menangis dia. Sebab dia bleeding, dia dah ni penat kan, pre-menopause jugalah I rasa. Tapi I dah bekalkan dia orang dengan aloe berry, dengan aloe vera, dengan pomestin, dengan aloe massage lotion, lagi I bagi dia bee propolis, bee pollen. So I bagi dia happy lah. Bapak saya pun cergas lah nampak, walaupun umur dia dah 71 tahun, cergas, memang cergas. Saya risau sangat. Mak mentua saya pun selama ni, dia kan kecil manis yang tinggi insulin. Bila dia dah ni, dia akan melepek je. Tapi walaupun dia macam saya juga, macam kena sesiasa, sudah check, dia tak nak check, takut, dia kata takut COVID positif. Tapi sebenarnya saya rasa dia pun dah kena, sebab dia dah macam batuk-batuk juga. Tapi tak melepek. Cergas. That is the powerful of the aloe vera lah. So kalau minum hari-hari dengan suplemen makan hari-hari, kalau kena COVID pun dia tak akan affect too much lah. Macam tu. So kesyukuran saya, ada lagi tak habis ni. Hari sebab saya duk share kan dalam group, and then dia orang pun nampak, kita pun nampak, you kena COVID tapi tak nampak macam kena COVID kan. Saya cakap lah, saya minum aloe vera. Boleh tak saya nak beli aloe vera 1 botol? Saya pun cakap lah, boleh nak try dulu. Okey, saya pun post lah kan dekat Seremban 2 hari lepas saya post. Lepas tu dia makan, pagi ni semalam sampai, malam tadi dia minum, dia cakap, kenapa rasa masam ni? Saya kata kena minum detox sampai you rasa tawar lah. Saya kata, saya hantarlah yang 5 rasa aloe vera tu. InsyaAllah doakan sahabat-sahabat semua, semoga dia akan forward kepada saya punya VIP jugalah. And then ada seorang dekat KPJ Kuantan, dia tengok dekat WhatsApp status saya lah. Dia kata, dia sebenarnya tanya pasal ikan perkasam. Li, you tak buat ikan perkasam? Saya cakap, kenapa? Kalau Kak Jah nak, nama dia Khatijah juga, kalau Kak Jah nak, bolehlah
saya buatkan dan saya post, saya ingatkan Khadijah sister dekat KPJ Sentosa. Lepas tu rupanya kat KPJ Kuantan rupanya. Lepas tu boleh tak you ajar saya macam mana buat perkasam, sebab dia husband dia pergi memukat banyak dapat ikan sungai kan. Dan saya pun ajar dia ni. Lepas tu tapi tak boleh makan banyak sebab sekarang ni saya dah kena hypertension. Dah 1 year macam tu makan ubat. Lepas tu saya apa lagi? Oh ya ke hypertension? You tahu tak kalau makan aloe vera ni hypertension boleh stabilize you punya tekanan darah, dia boleh stabilize you punya kencing manis kalau you ada. And then I send dia testimoni yang I send dekat dalam group tadi kan. Lepas tu dia kata, sebenarnya saya pernah jadi ahli dulu, saya pernah minum ni, dia cakap. Oh ya ke? Ini memang bagus, dia cakap. Boleh tak post kat saya sebotol, dia cakap. Lepas tu saya cakap, oh kalau dah pernah minum sebotol je kena, saya kata. You tahu tak, lepas tu dia kata, alah saya baru je sign up Amway, dia cakap. Saya pun cakap, kita lain konsep, ni 3 konsep saya cakap dengan dia. Kita tak ada PV daripada kilang direct kepada kita, saya just tax GP sikit-sikit lah. Lepas tu dia cakap, last time pun saya pernah masuk HIO, dia cakap. Lepas tu saya cakap, you tahu tak ada seorang nama Juraidah Ahmad dulu, dia HIO, dia dah tarik semua orang HIO masuk sini jadi jutawan dekat Forever, saya cakap dengan dia. Lepas tu dia, itu saya punya upline dulu tu, dia cakap. Lepas tu sekarang ni you nak berapa? Lepas tu dia minta nombor akaun kan. Bila saya ni saya pun cepat-cepat bagi nombor akaun. Lepas tu tiba-tiba dia dah bayar. Saya kata nak sebotol kalau sekarang tengah promosi VIP ni, saya cakap saya pun hantarlah VIP 1316 70 sen. Lepas tu dia hantar nombor akaun. Tiba-tiba dia bayar, dia hantar slip pembayaran tu RM1,330. Saya ingatkan untuk sebotol. Rupanya, Masya Allah, Subhanallah, saya kata. Pagi tadi pun saya doa, ya Allah ya Tuhanku, kehadirkanlah orang yang boleh memberi aku sisi dan juga yang boleh memberi aku fighter dalam ni, boleh tambah sisi aku dengan fighter. Tak dapat 25 sisi pun tak apa ya Allah, minimal 5 sisi pun tak apa bulan ni ya Allah. Kau bagilah aku ya Allah. Okey, aku yakin dan percaya hari ni aku akan dapat sale RM1,000. Saya cakap macam tu lah. Pagi tadi kan, pagi-pagi kan saya berdoa. Ya Allah, aku yakin dan aku percaya hari ni aku dapat sale RM1,000. Lepas tu tiba-tiba dia hantar 1,330. Saya macam terkejut. Ni Kak Jah nak 14 botol ke? Saya kata. Lepas tu sekali dengan lunch Lily saya belanja. Ya Allah, saya terus menangis tau. Saya kata, ya Allah, maafkan doa saya pagi tadi. Saya kata, saya doa tadi pagi, saya suruh Allah Ta'ala tambah sisi, hadirkan fighter. Kalau dia dulu buat HIO, dia jadi Amway, tak mustahil Kak Ajah, you go for CPM, saya kata dengan dia. Kita mesti boleh sama-sama kita fight ya Kak Ajah, saya cakap dengan dia. Sebenarnya dah lama saya jumpa dia dekat Johor last time, beberapa tahun lepas. Saya ingatkan orang KPJ Sentosa. Dia pun gelak kata, saya pun hantar voice, ya Allah Kak Khadijah, saya ingatkan ni saya nak kirim dah sebotol besok dengan husband saya pergi ke PJ Sentosa. Rupanya saya terus minta bagi saya detail, belum sampai detail apa yang nak, dia dah hantar dah semua detail, alamat tetap, alamat rumah, tapi hantar produk ke KPJ Kuantan. Ya Allah, Subhanallah, saya kata terima kasih Allah, saya syukur sangat, saya kata dalam kebuntuan tu Allah bagi laluan cahaya untuk saya. Saya kata biarlah bulan ni ya Allah, aku minta 25 sisi, aku nak pergi untuk 75 sisi. Kalau kau tak bagi, tak mustahil bagi engkau. Bagi aku sangat mustahil, tapi bagi engkau tak mustahil. Ya Allah, kau mesti memberi, kau kebaik, aku cakap. Lepas tu tiba-tiba tu saya kata, ya Allah, terharu dalam tadi saya memang menangis tau. Sebab apa? Saya tak sangka, sebab rezeki tu bila kita minta dengan Allah Ta'ala, walaupun mustahil bagi kita, tak mustahil bagi Allah Ta'ala nak bagi sisi kat kita. Sebab semalam dengar dah 2 kali je saya dengar si Fushon cakap, you minta direct pergi Tuhan. Kita ni sebenarnya
Bukan Allah Ta'ala yang tak kaya, dia maha kaya tapi kita miskin meminta. Kenapalah hai miskin sangat meminta kan? Macam saya minta lah, ya Allah bagilah aku masa ya Allah untuk aku duduk sorting kain baju kat rumah. Rupanya dia nak bagi saya rehat bersama suami kat rumah 10 hari untuk sorting semua kain baju. Habis saya sorting kain baju yang mana saya tak pakai. Subhanallah, saya kata, it's very, orang kata, miracles lah yang happen to me today, subhanallah. So hopefully kawan-kawan semua jangan lupa setiap hari kalau kita nak sesuatu, okay, kita mesti minta dengan Allah Ta'ala, minta dengan Tuhan. So instead of that, istighfar banyak-banyak. So apa yang saya buat sekarang ni, dah sebulan lebih istighfar 1000 kali sehari. Lepas tu selawat 1000 kali sehari dan yang lain-lain tu sebab masuk dengan grup. Kalau kita buat seorang, kadang-kadang kita ni tak terbuat sebenarnya. Tapi bila ada circle yang boleh kita buat sekali, saya rasa macam ya Allah, kita akan make it happen kan. Macam tu lah. So saya sangat bersyukur lah hari ni. So towards ya Allah, bagilah husband saya 2-3 kali dah, 2-3 kali tanya, you dah sampai fase CCU belum? You dah sampai fase CCU belum? You doa lah, saya cakap dengan dia. Biarlah saya cakap, moga, okay. And then saya buka saya punya dalam website, saya tengok tiba-tiba daripada Korea dah ada Britain punya ni pula. Saya kata, daripada mana Britain ni? Britain ni daripada Sally ke? Mesti downline Sally dah taja Britain punya orang ni, saya kata. Subhanallah, saya kata, ya Allah, saya doa lagi. Moga satu hari lagi nanti rakayan saya, Sally dan semua rangkaian grup-grup saya akan berkembang seluruh dunia. Okey, mustahil bagi saya semua buat kat sini tapi tak mustahil bagi Allah Ta'ala membantu, insya-Allah. So saya doakan semua orang dalam grup yang hadir pada hari ini, okey. Semua pada hari ini berapa orang 22 orang, okey, termasuk Coach Bell kita, supaya okey Allah Ta'ala hadirkan rezeki yang berlimpah ruah, berlimpahan midrara daripada arah yang kita sangka-sangka dan juga arah yang tidak disangka-sangka. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi saya peluang untuk sharing malam ni secara tak langsung. Don't take for granted lah. Minum je aloe vera tu lah, banyak-banyak pun tak apalah. Sebotol sehari tu, subhanallah, dia boleh memberi kita long life, insyaAllah. And then bagi kita energi, tenaga walaupun kurang makan sebabkan dari bau dengan dari rasa tak rasa sangat kan, tak rasa nak makan sebenarnya. Suami hari-hari tanya nak makan apa, nak makan apa, nak makan apa. Subhanallah, rupanya dugaan Allah Ta'ala ni bagi sikit ujian ni, rupanya dia bagi yang lebih banyak. Hari-hari ada orang belanja saya makan. Ya Allah, ya Tuhanku, saya syukur sangat hari-hari. Ada je makan hari-hari. Terima kasih juga My Upline pun ada belanja saya makan sebenarnya. Terima kasih My Alam. Okay, saya doakan semua murah rezeki. Amin. Itu saja sharing pada malam ini. Okay, thank you Lily. So, best kan dia punya sharing. Siapa rasa Lily punya sharing sangat best? Tulis sikit best. Kan? Dia sudah bercakap hampir 15 hingga 20 minit. Oh, wah, kan sharing yang sangat best, betul tak? Kan? From dia punya hati betul-betul sudah 10 hari dia duduk kat rumah kan. So sebenarnya selalu kan Tatin pun selalu sebut lah. Pernah tak you guys dengar Tatin sebut? Dia cakap apa selalu? Benda yang tak baik tak semestinya tak baik. Benda yang baik tak semestinya baik. So macam lah Lily punya case kan, benda yang tak baik kan. Ramai orang fikir oh kena COVID ni kan tak baik kan. Mestilah banyak benda yang tak baik kan, sakit lagi, betul tak? Tapi sebenarnya bila kita kena COVID kan, kita duduk kat rumah kan, kita boleh nampak tau. Macam Lily dia boleh nampak sebenarnya kawan mana satu yang betul-betul kawan dia. Yang betul-betul memang ambil berat dia boleh nampak tau. Kan 10 hari kan you duduk kat rumah, you boleh nampak, you boleh rasa, then you boleh ada peluang 10 hari you duduk di rumah kan. Sebelum ni kita tak ada peluang macam ni, betul tak? Kita cuti pun mungkin 2 hari je.
Lepas tu kita ada 10 hari duduk bersama dengan suami tanpa anak-anak kan. You macam sudah kembali balik masa you sebelum kahwin, betul tak? Belum ada anak punya time, you tahu tak, anniversary paling bermakna walaupun anak tak ada. Tapi sebenarnya bila anak tak ada sebenarnya sangat sunyi. Tapi kita akan menghargai lah bila anak di sisi. Tetapi comeback macam sebelum I rasa macam mana sebelum I masa I bujang pula. Masa sebelum ada anak, sebelum Allah Ta'ala hadirkan anak. Macam tu. Rasa balik lah hadiahnya. Tapi saya sangat bersyukur. Saya terima. Okey, saya terima. Saya buat tersenyum. Maksudnya terima dengan redha sereda-redanya. So saya tak stres langsung, saya enjoy dah 10 hari ni. And then saya serah balik semua pada Allah Ta'ala. Terima, serah dan saya doa atas segala apa yang kita minta kan. Kita nak rehat, dah lama kot. Orang lain semua rehat seronok kat rumah. Aku frontliner ni berpeluh ketiak, kau tahu. Berpeluh ketiak dengan ni, tak pernah berehat. Okey, sebenarnya saya minta sebenarnya Allah Ta'ala sebenarnya nak ni. Rupanya dia nak bagi tu dengan cara sweet-sweet, and then saya boleh bermesra gila-gila dengan husband saya kan, tanpa ada sebarang kacau. Tak tahulah kok dia nak bagi yang lebih baik daripada ni, dia nak angkat darjat kita, mana kita tahu kan. Aduh, Bel, bagi can lah Bel. Cukup dah, you dah cukup dah ni. Terlebih dah awak. Dapat kek, subhanallah. Oh, itu apa cincin silau sangat tu. Apa cincin apa tu? Silau lah. Cincin anniversary lah Bel. Itu cincin COVID tu. Aduh, sabar je lah. Ya Allah, sebab jaga dia 10 hari, betul tak? Jaga dia 2 hari, 3 hari dia tak boleh bangun tu. Dia really appreciate sangat. Gila-gila punya. Dia tak sangka saya akan sacrifice. Dia kata saya kena COVID tak? Saya kata tak apa. Kalau Allah Ta'ala takdirkan nak kena, dia akan kena. Tapi tak kena pun tak apa. Kalau dia kena pun like je. Saya kata saya reda, saya terima. Saya kan sayang awak. Saya kata saya urut dia pun semua. Bandingkan dengan kawan saya seorang lagi suami dia kena COVID dan dia kata dengan saya, Lily, better husband you duduk dalam bilik, jangan keluar-keluar, anak dia pun dah kena. Okay, end up sekarang husband dia baru je jemput tu. Dah berapa hari dekat ICU. So, kita masa kena COVID memang perlu support. Very 100% kena support emotional. Jangan takutlah dengan COVID. COVID tu makhluk Allah Ta'ala cipta. Yang kita takut Allah Ta'ala. Siapa mak tua saya cakap, tak takut ke tak kuarantin? Saya kata saya tidak bergantung pada hukum KKM ataupun hukum WHO. Saya lebih menyantuni suami saya berbanding dengan hukum-hukum tu. Saya takut pada Allah Ta'ala. Saya kata tak apa. Saya cakap dengan mak mentua saya macam tu. Last sekali dia kata, nanti kan kena COVID semua. Tak apa, kalau kena pun ujian. Saya terima, saya reda, saya doa. Saya kata, last sekali mak mentua saya pun sengau-sengau juga. Lepas tu bila saya cakap dengan husband, mantap mama tu dah kena. Shh, you jangan cakap macam tu, nanti dia stres. Dia cakap, tak apalah. Saya kata, saya hantar kek mak mentua saya. Sampai adik ipar saya kata, kenapa tu Kak Rina tu asyik hantar makanan je kat mama. Betul saya kata, saya nak order ke sini, jauh orang tu nak buat. Saya kata, so hantarlah kat mama. So dia seronok lah hantar. Saya tulis ke situ, get well soon, kek pan dan layer kan orang buat. Bukan mahal pun tapi walhal sebenarnya nak menggembirakan hati dia. Lepas tu saya hantar apa lagi kat dia, roti john. Kan saya tengok dekat dalam market Facebook tu, hantarlah menggembirakan hati orang tua, nak gembirakan hati sendiri. Kita rasa kita dah cukup bahagia kat sini dengan anak dia kan. So bapak saya hantarlah suplemen. Mak tiri saya seronok. Tengok banyaknya anak dia terima kasih, anak dia terima kasih mak tiri saya. Lepas tu adik saya peduli tu, saya transfer lah duit. Tapi nak buat apa lagi kan? Kita tak dapat tolong, tak dapat cara kat dia orang. So kita transfer lah duit apa semua. Kalau mati sekalipun itulah sedekah aku cakap. Dah tak ada dah lain-lain. Itu je lah. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih beri peluang untuk bernafas. Setiap hari celik tengok muka suami kan.
video call dengan anak. Dapat lagi attend kelas walaupun tertidur-tidur, ngantuk. Saya tidur awal lah, sorry lah. Malam ni tiba-tiba energetik sikit. Husband saya dia tadi kan tutup semua lampu, jom, dah berpeluk dah tadi semua. Lepas tengok, ayo pukul 9:04, buka. Nanti bel marah. Kalau tak tadi memang saya nak terlelap dah. Dia dah peluk saya syok kan. Alamak, sementara tunggu pukul 9, dia dah tidur dah. Tidur awal kita orang, anak tak ada, sunyi je rumah. Alhamdulillah lah. Tak nak bagi rehat sebenarnya. Esoklah swab, doakan saya sebagai negatif. Supaya negatif swab, positif thinking, positif attitude, positif percakapan setiap masa, insyaAllah. Amin. Amin. Okay kan, bila lagi kan boleh berehat kan bersama suami kan. So that's why mesti ada hikmah di kat belakang. Benda yang berlaku semua baik ke tak baik ke. Macam Sean cakap hari tu kan. Dia cakap apa? Kena doa yang betul. Macam Lily cakap tadi lah. Doa apa yang you nak. Kan jangan cakap benda yang tak nak tau. You kena doa benda yang nak. Macam dia doa tu sangat tepat tau. Dia doa hari ni nak sale 1,000 lebih kan. Dia cakap kan. So that's why Tuhan dengar apa yang dia doa. Kan? So that's why Tuhan bagi dia pasal doa pasal doa sebenarnya sebelum ni saya doa tapi saya tumpang doa macam saya punya ada ni yang mengetui kita selawat pagi-pagi, kita tumpang doa dia tapi kita tak sebut tau. Pagi ni saya sebut kuat dan penuh keyakinan. Sebelum ni saya doa juga tapi macam dalam hati je tak sebut. Tapi bila kita sebut, kita dengar, and then Allah Ta'ala pun bukanlah dia tak tahu hati kita, tapi maksudnya kita bersungguh lah. So kalau doa betul-betul sebut, cakap sampai telinga kita mendengar dan menjiwaikan dia. Saya yakin lah, saya percaya. Macam tu lah. Sebutlah. Saya telah pun mendapatkan sale RM1,000 pada hari ini. Saya cakap macam tu lah pagi tadi. Okay, itu tips yang bagus kan? So you guys ada dapat something yang bagus tak? Kalau ada tu kita bagi Lily satu. Kita tulis apa? Kita tulis apa Kita tulis 888. Itu 8 kan ong, betul tak? Ong. Kita kasih dia ong. 888. Okay, so doa kena betul, kena sebut macam Lily cakap, kita kena sebut apa yang you nak tau. Kalau you nak fighter, you sebut saya nak fighter. Saya nak cari fighter yang lebih. Kalau you nak dapat income 2,000, you sebut saya nak dapat income 2,000. Kena sebut apa yang you nak. Bila sudah sebut, kita kena percaya. Betul tak? Kena percaya. Lepas tu kita kena terima. Terima apa jua saja Tuhan bagi ke kita. Tak kisah baik ataupun tak baik. Kan? Kita kena terima. Okay, then bila kita terima, maknanya kita bersyukur. Okay, kita bersyukur. Dan bila esok hari kita doa lagi kan, baru Tuhan akan bagi kita something yang lebih baik. Macam begitu. Okay, so tadi macam Lily sharing kan, saya ada dapat tips juga. Tak tahu you guys ada dapat tips tak? Okay, dia cakap apa? Lily selalu post dalam status WhatsApp kan. So memang I ada nampak dia selalu post dalam status WhatsApp. Dia memang rajin post status WhatsApp. Okay, bila kita post status WhatsApp ke Facebook, status ke Facebook ke Instagram ke, tak kisah mana saja you post kan. Okay, you fikir kan, you kena ingat ini bila kita post kan, itu tidak akan bawa kita sales. Dia tidak akan bagi kita sales bila kita post. Ingat ini benda tau. Social media, bila kita post apa-apa, dia tak akan bagi kita sales. Apa yang bagi kita sales? Apa yang Lily buat selepas dia post? Dia ada sembang dengan kawan dia. Sebab kawan dia nampak post dia. Nampak tak? Dan Lily sembang dengan dia. So bila Lily sembang dengan dia, dia sangat pandai sembang. Sembang kawan dia cakap dia hypertension. Bila dia tengah hypertension, dia sensitif, dia tahu dah, sudah ada tempat untuk suntik. Nampak tak? So ini adalah daripada usaha dia sembang dengan kawan, dia boleh suntik tempat yang betul. Kawan dia hypertension, so dia tahu mana boleh masuk topik. So dia terus masuk topik, aloe vera gel boleh membantu kawan dia untuk selesaikan hypertension. Nampak tak? So kerja you adalah bantu kawan you selesaikan
masalah. Nampak tak? Dia ada usaha untuk pergi sembang. So, bila you sembang, barulah sales akan datang. Nampak tak? Itu sebab ramai orang kan selalu tanya saya, Bel, macam mana saya nak guna Facebook buat sales? Macam mana saya nak guna social media buat sales? I bagi tahu senang je. You jangan harap you post satu benda, you dapat sales. Tidak. You post sesuatu benda, okay, yang sangat interesting, yang boleh menyebabkan kawan you nak sembang dengan you. Nak komen you. Nampak tak? Apa yang you tuliskan, kawan you rasa nak komen dia lah. So, bila kawan you komen, then apa you buat? You kena pergi PM dia dan sembang. So, melalui sembang-sembang, baru kita boleh dapat sales. Siapa setuju? Kalau setuju, you tulis satu. Betul kan, Lily kan? Setiap kali you dapat close, bukan sebab you post. You post aloe vera gel, you post Arctic Sea, you post Arctic Sea, apa-apa je, you tak akan dapat sales. Ingat ini benda tau. You akan dapat sales apabila you dapat interaksi dengan kawan you. Yang rasa berminat nak sembang dengan you. Yang dia suka dengan you. Dia rasa percaya kepada you. So, social media tu, dia bukan untuk kita close sales. Tetapi dia untuk membina